الفاتحة إلى روحي سيدنا المهاجر الله يا بن عيسى وإلى روحي سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وخصوصا إلى روحي صاحبة المناقب سيدة فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنها بنت سيدنا رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إلى روحي صاحب الولاية وصاحب المكان الحبيب نوح بن محمد الحبشي، وخصوصا إلى روحي سيدي الشيخ الحبيب عمر بن محمد بن سليم بن حافظ بن الشيخ أبو بكر بن سليم، وخصوصا إلى روحي سيدي الشيخ الحبيب عبد القادر الجيلاني الحسني، وخصوصا إلى روحي الشيخ عودي النقشبندي، وخصوصا إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم أجمعين، وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح والدينا وأولادنا وأزواجنا وأخواننا وأخواتنا ولأصحاب الحقوق علينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أن الله إذا غشاهم برحمته ومغفرته ويسكنهم الجنة، إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah kerana menempatkan kita di tempat yang mulia ini, waktu antara waktu yang baik untuk kita beramal ibadah, untuk kita memisahkan diri kita daripada hal-hal keduniaan, iaitu waktu antara maghrib dan isyak di Masjid Jami' Queenstown, Singapura ini. Kita sedang membicarakan dalam kitab Sejarah Lengkap Sayyidah Fatimah Zahra, masih lagi di dalam bab Sayyidah Zainab, yang mana beliau radhiyallahu anha sudah pun masuk Islam, tetapi dan sudah ditinggalkan. Nabi SAW sudah pun selamat tiba di Madinah, Madinatul Munawwarah, bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga kemudian ada dapat utusan menyuruh membawa adik-beradiknya. Sayyidah Zainab ni anak yang sulung, ya, Sayyidah Zainab anak yang sulung, bawa adik-adiknya Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Sayyidah Fatimah Zahra ke Madinatul Munawwarah untuk ikut bersama-sama ayah beliau. Waktu itu belum lagi turun hukum tentang perihal seorang muslimah tidak boleh berkahwin dengan lelaki non-muslim, lelaki kafir. Belum lagi turun ayat itu, ya. Jadi masih lagi Abul As ni berdegil kerana tidak mahu memasuk Islam. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Sayyidah Zainab radhiyallahu anha senantiasa berfikir untuk masa hadapan. Beliau radhiyallahu anha apabila sedih, apabila rindu kepada ayahnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau akan pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat beliau dibesarkan, yang telah kosong. Dan beliau akan, pernah saya sebut sebelum ini, beliau akan berkata maksudnya itu di mana ayahku, ibuku dan adik-adikku, dan kemudian beliau akan menjawab sendiri, ayahku dan adik-beradikku telah berhijrah ke Madinah, manakala ibuku telah pun meninggal dunia. Itu dari Sayyidina Zainab. Jadi satu-satu hiburan yang tinggal untuknya di Makkah ialah untuk menziarahi makam ibunya, iaitu Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, akan membuatkan hatinya lega. Di sini juga kita dapat pengajaran, siapa yang biasa ziarah pusara ibu bapa apabila ada masalah,
boleh ziarah pusara ibu bapa, tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan. Boleh. Siapa yang biasa ada masalah nak mengadu, anak yatim ataupun yalah, kalau dah berumur ni takkanlah anak yatim kan, jadi dah berumur ni rindu pada ibu dan ayah, teringat pula tiba-tiba ada tak, ada ataupun tidak, tiba-tiba pada suatu hari tu kita rasa macam teringat zaman remaja kita, ada ibu dan ayah sering kita mengadu. Tiba-tiba kita rindu pada ibu dan ayah, kita ada masalah pula, teringat zaman remaja dulu, duduk atas paha ibu, berpelukan dengan ayah. Tiba-tiba rasa rindu, kita pergi. Di Singapura susah sedikit lah, Singapura ni jauh betul. Siapa tinggal di Tampines pula tu, Pasir Ris, ya, di timur Singapura, jauh. Singapura ni tidak seperti Malaysia, dekat rumah pusara-pusara, tidak seperti Indonesia. Singapura ni satu tempat khusus, pusaraman, ya Allah, jauh, 45 minit 40 minit. Itu ikut speed limit lah. Pergi berbual dengan ibu bapa. Oh, tidak boleh berbual, orang sudah mati. Ya Allah, Nabi SAW kasih salam, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum ya ahli dara qaumin mu'minin, atau kama qal, itu dalam hadis Bukhari ada. Salam sejahtera ke atas kamu wahai ahli rumah orang-orang beriman, kamu semua telah mendahului kami dan insya-Allah kami akan menyusul kelak. Nah, kemudian ada riwayat bahawa sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau beri salam pada mereka, apakah mereka menjawab? Apakah mereka mendengar? Nabi kata apa? Maksud Nabi SAW itu, mereka lebih mendengar daripada kita yang hidup. Kitab Ar-Ruh oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ataupun apa, ada menyebut perihal ini juga. Kalau tidak silap saya, kitab Ar-Ruh, bahawa ahli kubur ini lebih mendengar dan lebih tahu kemuliaan hari Jumaat daripada kita. Kita hari Jumaat kita buat lepa saya. Mereka tahu hari Jumaat kerana kicauan burung yang terlalu meriah. Mereka tahu itu hari Jumaat, dan mereka menunggu-nunggu di para-para kubur mereka itu sehingga sebelum azan zuhur. Jadi waktu tidak ada hari yang khusus untuk kita ziarah pusara, betul. Seperti tidak ada waktu yang khusus kita berdoa. Setiap waktu kita boleh berdoa, tetapi ada waktu-waktu mustajab. Begitu juga menziarahi pusara, ada waktu-waktu yang afdal. Antaranya ialah selepas maghrib, esok malam Jumaat. Malam Jumaat boleh diniatkan sunnah, kerana Nabi SAW pernah pergi ke perkuburan permakaman Baqi di Madinatul Munawwarah pada malam hari, niatkan sunnah. Orang kita kalau pergi malam hari, orang fikir ajaran sesat. Tidak, niatkan sunnah kalau korang berani. Itu sajalah. Di Malaysia senang, ada lampu-lampu kan, tepi-tepi. Di Singapura ni ada susah sikit, sebab gelap. Kalau ternampak ada benda, kau lari-lari, jerit, boleh berhenti sekejap, penat, tak sampai-sampai pun jalan keluar. Kemudian mereka ni dibangga bila kita ziarah pusara ibu bapa kita ni. Ada dalam kitab-kitab seperti Ar-Ruh itu, ibu bapa kita bangga kerana ahli kubur yang lain pun gembira. Anak kau dah datang, anak kau datang. Bagaimana mereka tahu? Mereka tahu bukan bila kita sudah tiba di pusara mereka. Mereka tahu tatkala kita keluar dari kereta, tatkala kita kita turun dari motor, bunyi sandal kita, selipar kita, kasut kita, sepatu kita ni, atau boot kerja kita ni, mereka sudah tahu ini bunyi tapak kaki anak aku. Dan mereka tahu, anak kau sudah sampai. Bagaimana mereka tahu? Allah, kuasa Allah. Nabi SAW kata, mereka lebih mendengar daripada kita yang hidup. Itu ada banyak riwayatnya. Jadi tidak salah jikalau kita berbual, mak rindu dengan mak, abah rindu dengan abah, ada masalah ni bah,
doakanlah. Doakan, minta mereka doakan. Apa jadi salah ke minta mereka doakan? Tidak jadi salah. Mereka doa pada Allah, bukan kita minta pada kuburan. Dan kita doa kepada Allah, ya Allah, dengan berkat amalan soleh abah aku, dengan berkat amalan soleh ibu aku, dengan berkat amalan soleh aku, boleh bertawasul. Ya, tapi kena jadi anak yang soleh lah. Bukan kata abah minta duit gini, tidaklah. Kau buat perangai mak bapak lagi hidup, kau buat perangai dulu sampai kau mati. Asal kau nampak aku duit aja kau ni, asal main duit aja. Bagi mak, duit tak ada mak. Itu salah lah, tidak. Mak ada masalah ni mak, rindu mak dulu tempat. Lepaskan kerinduan. Itulah Sayyidah Zainab melakukan seperti itu. Pergi ke makam Sayyidatina Khadijatul Kubra. Ya, itu ibu bapa kita. Ulama-ulama aulia Allah bagaimana pula, itu banyak dalil lah. Orang yang jihad di jalan Allah, meninggal mati di jalan Allah, itu banyak dalil. Jadi di sini kita perbualkan tentang Zainab. Jadi Zainab sentiasa berfikir untuk masa hadapan. Apa yang beliau fikirkan, seronoknya jikalau dapat bersama-sama abahnya, bapanya, ayahnya di Madinatul Munawwarah. Tetapi yang menghalanginya ialah suaminya, iaitu Abul As. Abul As ni tidak jahat tau, baik. Abul As ni tidak jahat, baik. Ya, hatinya hancur apabila teringat bahawa suaminya degil yang tidak mahu meninggalkan agama datuk nenek moyang dia. Sehingga dia seolah-olah, Sayyidah Zainab rasakan seolah-olah hidup di dalam penjara. Semua dah senang hati. Ini iman, ketenangan iman. Ketenangan iman. Dunia ni walaupun kita banyak sekatal tidak boleh lakukan perkara itu, perkara ini yang orang kafir boleh lakukan, haram buat kita, tetapi ketenangan tu yang kita mahukan. Jadi berita perkembangan umat Islam di Madinah telah pun tersebar luas ke Mekah. Orang Mekah dah rasa tergugat. Kafir Quraisy lah, kafir musyrikin Mekah. Pengikut Nabi SAW semakin ramai dan telah membentuk satu pasukan perang di Madinatul Munawwarah. Beberapa kelengkapan perang telah pun dipersiapkan dengan rapi seperti senjata, kuda dan markas yang besar. Dalam beberapa pertarungan, pasukan kaum muslimin telah menghalang kafilah-kafilah Quraisy yang berdagang ke Syam menerusi kota Madinah. Itu jalan mereka ke kota Madinah, ada satu jalan itu. Tujuan gerakan ini adalah untuk menyekat perdagangan kaum Quraisy dan melemahkan agama mereka, agama kaum Quraisy ini. Kerana apa? Untuk kebaikan mereka sendiri. Kerana mereka sudah sombong, terlalu sombong hingga mereka fikir bahawa berhala-berhala mereka ini boleh menyelamatkan mereka. Jadi salah satunya sebab, salah satunya juga ialah untuk melemahkan. Kerana mereka ini terasa, kafir Quraisy ni mereka iri hati sangat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak iri hati dengan orang muslim tau. Yang mereka aim ni siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepala tunggak yang paling iri hati siapa? Abu Jahal. Nama dia siapa? Amr bin Hisham. Digelar apa dulu oleh orang Quraisy sendiri? Abul Hakam, bapa kebijaksanaan. Tetapi apabila menolak Islam, digelar Abu Jahal. Kerana apa? Kenapa digelar Abu Jahal? Bukan kerana menolak Islam. Kalau nak kata menolak Islam aja, ramai yang waktu itu tolak Islam, boleh dipanggil Abu Jahal, Abu Jahal. Tapi beliau ni menolak Islam. Beliau pula sedia ni menolak Islam, Abu Jahal. Ini Nabi SAW beri Abu Jahal ni gelaran, satu gelaran yang mudah-mudahan tak ada orang lah akan angkat gelaran ni pada zaman ini atau zaman akan datang. Nabi SAW beri gelaran. Zaman Nabi Musa ada Fir'aun. Fir'aun umat ini, maksud Nabi SAW ialah Abu Jahal. Apakah tidak Sumayyah boleh ditikam begitu sekali? Ya Allah, wanita pertama yang syahid, seorang syahidah, beliau melakukan begitu rupa kejam.
Kemudian Abu Jahal ini kerana apa? Beliau tidak mau masuk Islam. Yang lain masih lagi 50-50. Ini betul ataupun tidak agama ni, betul ataupun tidak. Kerana pada suatu hari ada, saya lupa nama seorang ni, berjalan bersama-sama Abu Jahal di kota Mekah dan bertanya dengan Abu Jahal, ya Abul Hakam, maksudnya itu bagaimana maksudnya pendapat kau tentang agama yang dibawa oleh Muhammad? Agama tu aku yakin, percaya agama dia tu benar. Dia kata benar agama tu, tetapi kerana permusuhan daripada keluarga atas, waktu dulu mereka menjaga Kaabah, kawasan Mekah untuk orang-orang haji. Mereka ni nak khidmat. Siapa yang khidmat untuk orang-orang jemaah haji, mengerjakan haji pada musim-musim haji itulah. Tapi cara mereka bukan seperti kita sekarang. Mereka dulu dalam keadaan telanjang. Ya, mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Mereka beri makan, kami pun beri makan. Kita diamanahkan ini, mereka diamanahkan ini, kita pun diamanahkan. Semua sama-sama setara. Sehingga kan kita ni dengan mereka Bani Hashim ni bahu-membahu, setara. Tetapi apabila dikatakan ini adalah Nabi, mereka tidak ada Nabi, jadi aku tak nak. Dulu datuk nenek moyang kita, keluarga kita ni persaingan keluarga. Jadi kerana itu, bodohnya dia, sebab nak status, tak nak mengakui, walaupun dia mengakui itu memang Nabi Muhammad SAW itu benar Nabi, tapi dia tidak mahu mengakui kerana permusuhan keluarga. Salah satu sebab, ada lagi sebab-sebab lain. Maka dia menolak. Sebab itu dia bodoh. Ini namakan ego. Sebab itu kita belajar tasawuf untuk menundukkan ego. Nak sampai ke tauhid, perlu ada tasawuf. Tasawuf ini menundukkan ego. Abu Jahal tidak ada tasawuf, dia percaya tauhid. Sebab itu jembatan syariat kepada hakikat itu adalah tariqat. Tariqat itu apa dalam bahasa Arab? Tariqah, jalan. Itulah jalan tu yang menundukkan ego, membersihkan hati. Abu Jahal hatinya tidak bersih, walaupun Nabi doa, ya Allah berilah kemenangan ke atas Islam. Maksud doa ini dengan masuknya Islam salah satu antara dua Amr, nama dia Amr bin Hisham, lagi seorang Umar bin Al-Khattab. Siapa yang masuk Islam? Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dua-dua keras, tapi air mata kerana Allah. Membaca surah Taha, kan 5 ayat pertama dia baca, terus air mata dia pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam. Itu mula dia Islam. Abu Jahal ini juga memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana pada waktu remaja kalah gusti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalah gusti. Itu dah simpan dia punya dendam. Kemudian bila hendak melamar Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, pinangannya ditolak. Pinanganku tak diterima, ku tanya mengapa. Apa tahu lagu tu je? Sebentuk cincin permata berlian, untukku nak bertunang. Tapi pinangan tak diterima. Lagu dah sedap, sekali kuak 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 kuak, pinangan tidak diterima. Nabi Muhammad SAW pula bukannya melamar, dilamar. Seolah-olah dilamar. Apa tidak menyirap kawan tu? Menyiraplah dia. Lagi Nabi SAW 40 tahun diangkat sebagai Nabi, sebagai Rasul. Bukan Nabi, sebagai Rasul. Nabi memang sudah dilahirkan, sudah Nabi. Itu ada hadisnya. Tapi diangkat sebagai Rasul. Nabi dengan Rasul lain. Rasul pasti Nabi, Nabi tidak semestinya Rasul. Rasul wajib menyampaikan risalah. Jadi itu Abu Jahal. Kemudian ini sudah dah nak masuk kepada apa? Perang Badar. Perang Badar. Jadi mereka penduduk Madinah ni ramai daripada kaum Muhajirin
meninggalkan harta benda mereka semata-mata untuk berhijrah kerana perintah Allah, perintah daripada Rasulullah SAW, daripada Allah untuk berhijrah. Itulah dipanggil muhajirin. Muhajirin, bukan al-mujahirin. Mujahirin lain. Mujahirin, orang mujahirin itu ialah orang-orang yang terang-terangan memberitahu apa yang mereka lakukan, dosa-dosa mereka yang lakukan Allah sudah tutup, tapi mereka keluarkan, itu al-mujahirin. Ni al-muhajirin, golongan al-muhajirin. Jadi itulah yang digelar muhajirin. Bila muhajirin, kita tahulah orang-orang yang daripada Mekah, yang tinggalkan segala harta benda mereka, diambil oleh penduduk kafir Quraisy. Sebab itu mereka nak ambil balik dan melemahkan. Mereka tahu mereka akan diserang bila-bila masa. Mereka nak tunjukkan juga bahawa kita ni bukan calang-calang. Jangan kau perkotak-katikkan kita. Ada tak cerita macam ni sekarang? Nak tanya, ada tak cerita yang menimpa umat Islam macam ni sekarang? Ni second time saya tanya dalam kuliah macam ni. Sebab ini kita ambil pelajaran. Adalah Israel, Palestin. Orang itu dah bukan tanah dia. Dia usir orang keluar. Jadi kemudian, dan tidak salah untuk mereka melawan balik. Bila melawan cakap salah, teroris. Apakah bendanya ni? Ya Allah. Orang muhajirin boleh tinggalkan harta benda mereka untuk ke Madinah. Habis harta benda mereka, pergi ke toko, orang kata kontak-kanting, pergi ke Madinah. Kita, ini soalan muhasabah. Ini sebab tu saya sebut, bila kita belajar tentang sejarah, kita baca sejarah ni, kita ambil pelajaran, kita muhasabah diri kita juga. Apabila Imam Mahdi datang, boleh ataupun tidak kita tinggalkan semua harta benda kita untuk bai'ah dengan Imam Mahdi? Boleh tak? Tanya diri sendiri. Orang kalau ada tengok online ni, tanya juga diri sendiri. Yang daripada atas ketua agama Islam sampai ke bawah, boleh tak tinggalkan? Kerana ada hadis Nabi SAW, Imam Mahdi ni jikalau pergi bai'ah kepada Imam Mahdi walaupun kau merangkak di atas salji. Perintah Nabi SAW. Boleh tak? Orang muhajirin boleh. Kita ni anak belum habis sekolah lagi, rumah belum habis bayar lagi, macam-macam alasan tak nak. Dia ada dua je akhir zaman ni. Jadi dua golongannya. Dua golongannya. Satu pengikut Imam Mahdi, satu pengikut Dajjal. Dan para ulama ataupun hadis Nabi SAW menyatakan siapa yang jadi pengikut Dajjal tidak akan beriman selepas kematian Dajjal. Tidak akan lagi diberi peluang. Jadi sekarang ni kita banyakkan selawat. Macam sekarang orang kata Habib Abu Bakar ni al-masyhur di Yaman sudah cakap, ni perang ni Israel, bukan sebab orang Israel tu jahat, tidak. Ini puak-puak Dajjal ni, kuncu-kuncu Dajjal ni, Zionis. Israel dan Palestin bukannya perang antara dua negara, bukan. Siapa yang menyatakan Israel dan Palestin ni perang antara dua negara, ini adalah ideologi rekaan cerita kuncu-kuncu Dajjal. Peperangan Israel dan Palestin kerana ada Masjidil Aqsa di situ, ialah peperangan semua umat Islam. Kita tidak boleh pergi berperang, kita bantu dengan berdoa sekurang-kurangnya berdoa. Kalau berdoa pun tak boleh, nak buat apa? Ya Allah, berdoa untuk kehancuran. Nabi ada doakan untuk kehancuran, khusus lagi doa Nabi itu, kehancuran nama ni. Ya. Kemudian penduduk Mekah menjadi bingung antara percaya dan juga tidak. Muhammad tu macamnya lemah, macam mana boleh kuat di Madinah? Ada kelengkapan perang semuanya. Bagaimana yang lemah mampu, kaum muslimin yang lemah mampu menghalang kafilah Abu Sufyan yang dikawal ketat.
Dia rentetan sebelum perang Badar ni, Abu Sufyan pergi ke Syam. Pergi ke Syam, balik dihadang. Berita ini sampai dihadang. Ada riwayat menyatakan nyaris-nyaris jadi perang. Tetapi ada seorang daripada Mekah yang adil, mendamaikan, kata janganlah begini, dan selamatlah Abu Sufyan. Selamat Abu Sufyan. Dihadang 2 kali atau sekali, saya lupa. Dia selamat, Abu Sufyan pun jalan. Ada dol ni, tapi nama dia bukan dol. Kalau ada orang Melayu kita panggil dia dol, nama dia dom-dom. Ada sahabat nama Abu Dom-Dom. Ada juga sahabat. Ini Dom-Dom waktu itu. Nama dia Dom-Dom bin Amr Al-Ghifari. Beliau ni disuruh oleh seseorang ataupun apa yang ikut berniaga. Dialah yang pencetus, mula pencetus, kasih viral cerita yang tidak betul. Dia pecut kudanya. Sebenarnya Abu Sufyan sudah lepas, umat Islam pun sudah okey, baik, pergi. Abu Sufyan pun sudah nampak kekuatan itu. Berita akan disampaikan, orang Islam sudah kuat. Abu Sufyan kata, baik, kita berdamai. Abu Sufyan kata. Kemudian Abu Dom-Dom ni pula cari hal. Dia bawa kuda dia ke Mekah. Kemudian dia koyak-koyakkan baju dia, seolah-olah dia sendiri koyakkan. Hogan, pernah nampak Hogan? Kan? Tapi tak koyak terus, dia koyak rabak bajunya. Ada yang menyebut, ada riwayat menyebut dia potong hidung untanya. Kalau tidak siap-siap, unta punya hidung atau kuda, hidung kudanya itu dia potong untuk menunjukkan bahawa mereka telah diserang oleh umat Islam dan dia dapat lepas. Dia pun memacu kudanya atau untanya itu terus ke Mekah, dan dia kata minta tolong, wahai kaum Quraisy, maksudnya tu, pergilah kamu semua ni, selamatkan harta kafilah Abu Sufyan yang dirampas oleh pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin kita masih ada peluang untuk menolong Abu Sufyan lah, menolong Abu Sufyan dan pengikut-pengikutnya. Jadi mendengar teriakan itu, Zainab, Mekah tu, diorang duduk berhampiran. Zainab merasakan sesuatu yang menakutkan. Bimbang akan terjadi peperangan antara kaum Quraisy dengan umat Islam dari Madinah. Kemudian pada malamnya dia tidak dapat tidur. Tidak ada seorang pun di Mekah yang merasa susah hati seperti dirinya, kerana terpaksa memilih antara suami atau ayah. Nak ikut suami aku ke bapa aku? Sedang kedua-duanya akan berhadapan dalam peperangan. Pada pagi esoknya dia mendengar pasukan Quraisy mempersiapkan 1000 tentera dengan alat senjata yang lengkap. Ini bulan apa? Yang ini, bukan sini. Ini bulan apa ni yang jadi ni? Bulan apa? Peperangan Badar. Bulan Ramadan. 17 Ramadan. Tahun kedua Hijriah. 2 tahun sudah ada macam-macam lagi. Orang jalan betul. Tapi sebelum itu berbagai-bagai rintangan yang dilalui di Makkahul Mukarramah. Sementara itu dia tidak tahu berapa tentera bapanya pula. Apakah 100, 200, 300? Yang Sayyidah Zainab boleh fikirkan ini ialah akan terjadi peperangan yang dahsyat di antara kaum kafir Quraisy, musyrikin Mekah, dan juga umat Islam Madinah. Kemudian maka dia pun masuk ke bilik anak-anaknya. Dilihat kedua-dua anaknya, iaitu Ali dan Umamah, menangis, bersedih, linangan air mata, kerana kedua anak kecil itu dapat merasakan kesedihan ibunya. Lalu Sayyidah Zainab pun membisikkan kepada telinga anaknya itu, apabila matahari terbit, maksudnya itu seperti hari ini,
engkau akan menjadi yatim. Dan aku terus dia terdiam. Dia sebut itu padanya. Dia terdiam dan dia berserah pada qadarullah, takdir yang Allah. Apakah suaminya dia akan meninggal dan anak dia akan yatim piatu dan dia jadi janda? Jika boleh, Zainab ingin mengelak berita perang yang sampai di Mekah kerana dia tidak ingin berita tersebut memburukkan dirinya dan anaknya yang yatim. Dia terduduk dalam ketakutan sehinggalah dia dikejutkan dengan kedatangan ibu saudaranya Atikah binti Abdul Muttalib yang bertanya, "Ya Zainab," maksudnya itu, "apakah engkau belum dengar berita tentang perang itu?" Zainab terdiam dan tidak menjawab. Lalu makciknya itu meneruskan kata-katanya, "Muhammad, bapa engkau sallallahu alaihi wasallam menang dalam perang itu, walaupun dengan bilangan tentera yang sedikit." Zainab melompat gembira. Kerana apa? Patut mendahulukan suami dulu kan? Tapi kerana bapanya Rasulullah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taat kepada Allah, taat pada Rasul dan orang-orang yang berkuasa atas kamu. Ulil amri ni, ulama ini banyak pendapat. Ada kata pemerintah, ada kata ibu bapa kita, orang yang ada punya kuasa atas kita. Ada yang menyatakan suami ke atas isteri, itu ulil amri juga. Atiullah wa atiur rasul, taat pada Allah dan taat pada Rasul digunakan. Tidak digunakan wa atiu ulil amri minkum, dan tidak digunakan itu. Dia cuma guna, Allah cuma sebut wa ulil amri minkum. Para mufassirin telah menyatakan bahawa atiullah wa atiur rasul digunakan kerana apa? Wajib taat kepada Allah dan wajib taat kepada Rasul tanpa syarat. Dan digunakan wa ulil amri minkum, dan wajib taat kepada pemerintah atau kepada kedua ibu bapa ataupun kepada suami dengan syarat. Kalau melanggar syariat tidak boleh taat. Dikatakan kepada kita jangan solat, tidak boleh, kita kena solat. Ya? Dilakukan macam-macam melanggar syariat tidak boleh. Zaitun, mak sekali aja, mak harap engkau naik pelamin sekali, dan ini yang terakhir, mak nak engkau buka tudung kau supaya mak nak tengok sanggul-sanggul engkau naik pelamin. Dibukanya lah aurat Zaitun tu. Kerana apa? Takut jadi anak derhaka. Tidak termasuk anak derhaka, itu ibu derhaka. Anak pakai tudung, tutup aurat, sekolah madrasah, emak kerja, ibu kerja manager, bapa CEO. Apa engkau ni? Pergilah berentas dunia, jadilah engkau stewardess. Anak madrasah disuruh buka tudung jadi stewardess, kenapa terbiat ke apa? Ini tidak boleh ikut. Engkau tidak ikut, cakap mak, cakap bapa, engkau anak durhaka. No way. Bersyarat. Banyak tak jadi kes ini? Saya nak tanya jemaah masjid, banyak tak jadi kes ini? Ramai angguk, banyak. Kesian. Dah tudung labuh. Sebab ni bukan kata kerja stewardess tu bagus ataupun tidak bagus. Itu perbahasan yang panjang. Tetapi ni kita persoalkan tentang aurat. Taat kepada Allah menutup aurat. Kerja begitu pramugari tidak boleh tutup aurat. Jadi itu tentang taat. Kenapa Zainab melompat gembira? Kerana taat pada Allah dan Rasulullah SAW. Faham ya? Faham bab tu? Jadi ayah aku menang, happynya aku. Saya guna bahasa kita lah. Sayyidah Zainab radhiyallahu anha sebut. Lalu dia teringat pula suaminya. Tiba-tiba teringat suaminya Abul As. Lantas memeluk kedua anaknya dan menangis. Tetapi ibu saudaranya itu Atikah segera memberitahu bahawa Abul As tidak terbunuh, namun dia ditawan oleh Nabi SAW yang bijaksana, yang adil. Abul As suaminya tidak terbunuh. Sekali lagi Zainab melompat dan memeluk
ibu saudaranya dengan penuh gembira. Sambil mencium kedua pipi ibu saudaranya itu, Zainab bersandar ke bahu ibu saudaranya itu. Kemudian Atikah meneruskan cerita bahawa pasukan kaum Quraisy pulang ke Mekah dengan sedih setelah beberapa orang pahlawannya tewas dalam perang Badar. Ia menyebutkan satu persatu beberapa pasukan yang ditawan dan keluarganya ingin segera menebusnya dengan bayaran yang paling mahal. Ini macam hostage sekarang, hostage di Palestin, kena tebus lah. Perang tawanan, kena change hostages, tak boleh berat sebelah. Tapi banyak muslihat mereka itulah yang kalau di sebelah sana kan, muslihat nak bulan Ramadan, dia ingat kita hadap sangat. Ini perang Badar ni. Kalau jadi betul-betul perang di sana masih perang lagi seperti perang Badar. Mereka cuba-cuba konon-konon lah. Konon-konon mereka kata apa? Nak husnuzon apa? Nampak kafir harbi nak husnuzon? Ya Allah, kafir zimmi lain. Kafir harbi kita nak husnuzon apa? Husnuzon. Dorang apa? Mereka nak kita beribadah di bulan Ramadan. Mereka nak menghormati Ramadan. Mereka tidak menghormati langsung. Kita yang menghormati bulan Ramadan. Mereka licik, muslihat. Ya, mereka licik. Sebab itu orang Islam, orang yang beriman berada di jalan yang lurus, dapat lihat muslihat ataupun permainan syaitan. Umpamanya kita di highway itu lurus, kita nampak di hadapan itu belok ke kiri atau ke kanan. Jikalau kita di atas jalan yang belok, kita pun tidak tahu di hadapan itu lurus atau tidak. Faham apa yang saya katakan? Jadi adalah kita di atas jalan yang lurus supaya kita dapat lihat liciknya permainan ni, kuncu-kuncu dajjal ni. Ini dia Badar, perang Badar. Siapa yang meninggal? Siapa yang mati di perang Badar? Kafir Quraisy. Tahu Abu Sufyan kata apa? Bila Abu Jahal datang, Abu Jahal kata, ini waktu dia. Mereka fikir quantity will win, majority will win. No. Siapa dengan Allah berkehendak menang. Walaupun jikalau 2 orang melawan 200 orang, 2 orang tetap akan menang. Inilah terjadi di perang Badar 313. Ada yang menyatakan 314. Allah berkehendak mereka menang, maka mereka akan menang. Abu Jahal pergi dengan 1000 tentera, 1000 lebih atau 1000. Ditahan oleh Abu Sufyan. Mereka sudah lepaskan kita. Yang dom-dom ni tak perlu lagi. Abu Jahal kata, tidak, kita pergi. Abu Sufyan balik. Abu Sufyan tidak ikut perang. Siapa yang mati? Abu Jahal mati. Orang Islam 313 atau 314 sebahagian riwayat ada menyatakan itu satu-satunya perang yang para sahabat ada yang dapat melihat, ada yang dapat melihat seperti malaikat, ada yang mendengar libasan pedang tidak tahu daripada mana. Tiba-tiba kepala kafir musyrikin terkulai, bunyi libasan pedang itu, bunyi, tidak tahu siapa yang melibasnya. Tangan kafir musyrikin putus, bunyi libasan pedang itu, tidak tahu, tidak nampak siapa yang melibasnya. Berapa Allah hantar, berapa malaikat alaihimussalam yang Allah hantar di perang Badar? 800 malaikat di perang Badar. Itu ada hadisnya. Selepas perang Badar semua itu, Nabi, kalau orang kata, duduk berbual-bual dengan malaikat Jibril. Perang Badar itu, umat orang Islam yang di perang Badar itu adalah Muslim yang utama, yang terbaik, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Dan malaikat Jibril alaihi salam menyebut malaikat yang dihantar pada perang Badar itu adalah juga malaikat yang utama, yang terbaik. Malaikat Jibril kata. Jadi perang Badar itu, orang ahli Badar yang ikut perang, yang masih hidup, antaranya Nuaiman, itu
luculah Nuaiman tu ya, penghibur Nabi SAW. Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis, maksudnya Nuaiman akan masuk syurga sambil tertawa kerana sering menghiburkan Nabi. Nabi melihat muka Nuaiman, wajah Nuaiman aja, Nabi tertawa, tidak perlu buka mulut pun, tertawa kerana Nuaiman ni. Jadi ahli Badar ini, kerana mereka tidak seperti Yahudi pada zaman Nabi Musa AS, apa yang diperintahkan kepada Yahudi diperintahkan daripada Allah kepada Musa AS. Nabi Musa AS nyatakan, masuklah kamu ke tempat yang telah dijanjikan Allah, perang. Kamu dijanjikan kemenangan oleh Allah, dijanji kemenangan oleh siapa? Allah. Nabi Musa sampaikan. Apa Yahudi kata, pengikut Nabi Musa AS ni, kau masuk dulu, kau pastikan, saya ikut bahasa kita, kau pastikan semua settle, menang semua dah settle, baru kita masuk. Cantiknya kau punya muka, terus disumpah. Sebab tu Yahudi tidak ada tempat untuk mereka kerana itu. Tapi umat Nabi Muhammad SAW di perang Badar, 300 lebih orang lawan 1000 orang, terjun ataupun tidak tu, terjun aja kerana cinta pada Nabi SAW, cinta pada agama. Maka Allah hantar para malaikat. Itulah ahli Badar, dijanjikan dosa mereka yang dahulu, yang sekarang, yang akan datang diampuni oleh Allah, kerana mereka telah menjerumuskan diri mereka dalam, kalau lihat mata kasar, seperti bahaya. Tetapi mereka lebih cintakan agama Allah, menegakkan agama Allah. In tansurullah yansurkum, engkau bantu Allah, Allah akan membantu kamu. Ya, di sini kita dapat belajar bahawa mata kasar ini dapat melihat setakat di dinding sahaja, tetapi perancangan Allah itu adalah lebih baik. Dah berapa lama mereka cuba melawan orang Islam di Palestin, bumi suci Palestin, tu bumi kita ya. Jangan termakan cerita bahawa Palestin itu untuk orang Palestin. Tidak, itu bumi kita. Apa kita rasa jikalau Kaabah dihancurkan? Apa kita rasa jikalau makam Rasulullah SAW, Masjid Nabawi itu dihancurkan? Baitul Maqdis, yang ketiga suci, tempat Nabi Isra wal Mi'raj. Nabi solat dengan berapa ramai, ribuan para anbiya yang terdahulu. Ini kita boleh kata itu hal Palestin. Jikalau kita acuh tidak acuh, sedangkan orang bukan Islam aja ada ambil perihal hal ehwal orang Palestin kerana kemanusiaan, kita acuh tak acuh, kita lebih teruk daripada haiwan. Ini saya cakap betul, terus terang. Kerana apa? Beza orang yang beriman dengan orang kafir. Orang kafir prihatin kerana kemanusiaan, kita prihatin kerana keimanan. Tetapi jikalau tidak ada keimanan, dah teruk, kemanusiaan pun tidak ada, jadi apa? Haiwan. Nampak saja Islam, tetapi sebaliknya di dalam. Ya, mudah-mudahan ada pelajaran daripada apa yang saya sampaikan ini. Itu dia perang Badar yang saya sebut tadi, kemenangan bagi pihak orang Islam. Mudah-mudahan kemenangan juga, kemenangan pasti sedang menanti waktu saja di bumi Palestin kita, Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis. Pasti. Ya, pasti. Dan ini adalah kuliah terakhir sebelum Ramadan. InsyaAllah akan disambung pada mungkin minggu ketiga bulan Syawal, mungkin tengok minggu ketiga, minggu ke ataupun selepas Syawal. Tengok tengok ya, kalau lama-lama pun berkarat juga, berkarat juga. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan. Mudah-mudahan Syawal ini Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Ingat, para sahabat melawan pada bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Kita baru kerja sikit,
tak ada gastrik, tak ada apa. Ya Allah, keluar panas, minum air. Ada rukhsah, ada kelonggaran. Ya Allah, para sahabat mereka macam mana? Bulan Ramadan panas, terik, berperang. Ya Allah. Ya. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada soalan? Ada Abdullah? Tak ada soalan? Baik, insya-Allah kita jumpa esok, insya-Allah kuliah sekitar 12.40 12.45. Kuliah Zuhur akan tetap berlangsung sepanjang bulan Ramadan, insya-Allah. Cuma kuliah maghrib, ya. Nanti aku berbual seorang pula, kurang syok-syok dengan kurma, dengan makanan, dengan teh power. Masjid Jami Queenstown ni teh paling power betul, ya Allah. Hai. Masjid Jami Queenstown, siapa yang di sini dan juga siapa yang online, Masjid Jami Queenstown punya teh power, betulnya power. Saya bukan kaki minum teh, kopi tapi ini power betul lah. Nanti kalau ada kuliah, kan aku berbual seorang lah, tak pasal-pasal. Yang di rumah pun tengah sibuk berbuka puasa. Jadi mudah-mudahan jikalau kita tidak bertemu, ini Ramadan yang terbaik untuk kita, antara yang terbaik. Jikalau ini Ramadan yang terakhir, mudah-mudahan kita sempat jumpa Ramadan, dan mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir. Jikalau Ramadan yang terakhir, mudah-mudahan ini Ramadan yang terbaik untuk kita. Ya, jikalau yang tidak terakhir, yang bukan terakhir, antara yang terbaik, lebih baik daripada tahun yang lalu. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita akhiri dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa بلغنا رمضان واجعلنا من صوامه ضوامه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.